Ya, bernama Radio Stesen Berita Bisnes anda. Baiklah, untuk waktu ini kita nak bawakan temu bual bernama Radio bercakap mengenai pengajaran COVID-19. Dan di talian ketika ini kita bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, terima kasih kerana bersama-sama kami di Bernama Radio ya. Ya, saya. Okey, baik Datuk. Terlebih awal, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini dan Kementerian Kesihatan KKM meminta semua jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Suri Petaling untuk mendapatkan saringan COVID-19 di klinik dan hospital berdekatan. Namun, kita lihat sendiri masih ada yang tidak menampilkan diri sehinggakan KKM perlu mengesan mereka. Apa pandangan dan saranan Datuk dalam hal ini? Okey, pertama sekali saya ingin mengajak dan menyeru kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya daripada kalangan yang mengikuti jemaah tabligh dan berhimpun di Masjid Petaling itu agar mereka ini tampil dengan sukarela. Kita kena faham sekarang ini pihak KKM sedang bertungkus lumus untuk membantu rakan-rakan kita yang telah positif COVID-19 di hospital. Jadi jika kita faham mereka sudah sibuk dengan urusan-urusan yang sebegitu, bahkan KKM juga menawarkan kepada doktor-doktor dan nurse-nurse yang telah pencen untuk terlibat kembali membantu menyelesaikan masalah COVID-19 di hospital dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak menambahkan tugas mereka dengan mencari ataupun mengejar rakan-rakan yang hadir di perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Jadi oleh sebab itu saya mengajak agar kita ini berpegang dengan konsep taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada para pemimpin. Maka kita hadir dan kita membuat saringan secara sukarela. Jadi sekurang-kurangnya kita membantu ramai pihak. Sekurang-kurangnya kita dapat menyelesaikan masalah merebaknya wabak yang sebenarnya sangat ditakuti oleh semua, dan kita faham ini adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena hadapinya dengan menjaga dan berusaha mencari penawar. Dan lebih 3,800 jemaah tabligh ini bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi terdiri daripada rakyat Rohingya dan ada juga pendatang tanpa izin, kan Datuk. Jadi mereka ni turut dinasihatkan untuk tampil menjalani saringan COVID-19. Apa agaknya antara kekangan yang mungkin dihadapi oleh dalam usaha untuk menghubungi mereka ni? Apa antara cabarannya? Antara cabaran sudah pasti ada kalangan mereka yang telah balik ke negara mereka. Dan ada dalam kalangan mereka yang berada lagi di Malaysia. Jadi bagi golongan jemaah tabligh yang bukan rakyat Malaysia tapi masih berada di Malaysia, saya yakin mereka ini mempunyai rakan-rakan jemaah tabligh yang bermustautin dan juga yang mereka ini rakyat Malaysia, mempunyai hubungan dan juga mempunyai nombor kontak, nombor telefon. Maka amat baiknya jika kita saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk wabak ini. Dengan kita sendiri tolong menghubungi mereka menerusi WhatsApp, telefon, meminta kepada golongan itu untuk hadir sama ke KKM ataupun ke hospital untuk kita melakukan saringan secara sukarela. Mungkin dengan bantuan rakan-rakan dalam tabligh juga sebenarnya sangat membantu pihak berkuasa untuk menjejaki golongan ataupun masyarakat yang hadir pada majlis perhimpunan tabligh suatu hari pada hari tersebut. Dan seperti dilaporkan oleh KP, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan sendiri kan, hari ini setakat pukul 5 petang tadi 24 Mac 2020 terdapat 106 kes baru yang telah pun dilaporkan dan jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 1,624 kes, dan daripada jumlah kes itu yang baru ni sebanyak 43 kes berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh, 63 lagi berkaitan dengan lain-lain kluster dan masih dalam siasatan, dan dilaporkan satu kes kematian baru dan menjadikan jumlah keseluruhan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, kematian setakat ini adalah sebanyak 15. Jadi bagaimana Datuk melihat dengan ahli keluarga mereka yang dikesan positif COVID-19? Apa antara
usaha untuk beri sokongan dan bantuan kepada mereka? Okey, sekarang ini apa yang saya boleh katakan, kita sekarang ini sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada semua pihak. Oleh sebab itu sekarang ini setiap masjid di kawasan-kawasan, di bandar-bandar dan juga IPT, begitu juga negara JAKIM hari ini telah mengumumkan tabung ta'awun, tabung untuk membantu golongan keluarga yang ditimpa musibah ini. Maka amat baik sekali jika kita sama-sama dapat membantu dan mengulurkan sedikit bantuan apa yang kita ada, sama ada secara online atau secara yang kita rasa kita boleh buat tanpa menafikan arahan kerajaan. Maka saya amat menekankanlah kepada masyarakat kita hari ini agar kita saling membantu antara satu sama lain dengan wang ringgit dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita berikan semangat, sokongan kepada ahli keluarga yang terlibat dan juga kita nak membantu mereka yang dah terlibat untuk sekurang-kurangnya dapat bantuan dari aspek kewangan dan sebagainya. Kalau boleh Datuk, nak minta Datuk untuk gariskan antara nilai-nilai positif yang sering kali diterapkan dalam perhimpunan tabligh dan mungkin antara langkah-langkah yang perlu diambil pada masa hadapan. Okey, banyak sebenarnya kita lihat jemaah tabligh ini. Okey, baiklah, kita ada sedikit gangguan teknikal. Kita akan cuba menghubungi kembali Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Kita bercakap mengenai pengajaran COVID-19 menerusi temu bual bernama radio ketika ini. Dan kalau kita lihat juga berkaitan dengan COVID-19 ni, dalam sekelip mata sahaja mengubah wajah kehidupan masyarakat dunia dan ia musibah yang tidak mengenal siapa sahaja sebagai mangsanya. Kisah perang dan penindasan tak lagi jadi fokus waktu ini. Sebaliknya, dunia bergelut dengan tragedi mencabar keupayaan manusia membendungnya. Dan dilema ini bukan sahaja merentasi pelbagai negara, bahkan mencetuskan kemelut semakin kritikal dalam pelbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan tinggi dan sekolah. Baiklah, untuk waktu ini kita kembali bersama-sama Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Datuk? Okey, baik. Baru dapat dengar dengan jelas suara Datuk. Baiklah, mungkin di sini Datuk boleh sambung kembali berkaitan dengan nilai-nilai positif yang sering diterapkan. Sebenarnya terdapat banyak nilai positif yang telah diterapkan oleh jemaah tabligh. Yang mana mereka ini menggalakkan masyarakat kita, khususnya umat Islam, menghadiri masjid, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan suasana jemaah, saling membantu antara satu sama lain. Dan yang paling menarik sekali, mereka ini sentiasa mengingatkan orang kepada pentingnya akidah, pentingnya syariat dan pentingnya kepada akhlak Islamiah. Jadi oleh sebab itu kita faham apa yang berlaku ini sebahagian kecil sahaja yang tidak hadir ke ke hospital untuk melakukan saringan. Tetapi kita faham mereka ini sekarang dalam proses untuk menghadirkan diri dan melakukan saringan. Di samping itu, mereka ini sudah pastinya mempunyai banyak lagi kebaikan yang kita kena lihat dari aspek positif yang telah mereka terapkan kepada masyarakat kita. Di samping mereka melakukan istimak ataupun perhimpunan tabligh sedunia baru-baru ini. Jadi oleh sebab itu kita faham bahawa pentingnya masjid dan surau untuk kita hidupkan. Jadi inilah tanggungjawab yang telah dilakukan oleh pihak jemaah tabligh yang kita kena hormati dan kita sangat kagum dengan usaha mereka itu. Alhamdulillah. Dan secara peribadi Datuk, apa antara pengajaran penting yang Datuk sendiri dapat simpulkan dan kita secara bersama boleh amati susulan penularan wabak COVID-19 ni? Okey, pertama saya melihat bahawa apa yang berlaku ini, musibah yang menimpa kita ini, pertama Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingatkan kepada kita bahawa sehebat mana pun kamu, sekaya mana pun negara kamu, sekuat mana pun negara itu, aku lagi kuat daripada apa yang kamu miliki. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia dan juga muka bumi ini. Hanya dengan virus, satu dunia jadi kelang kabut.
Ya. Tengok, nampak tak? Hanya dengan virus. Jadi kenapa kita nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, kita belajar daripada apa yang berlaku ini, yang mana di Malaysia sahaja, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia, ya, hatta di Mekah, Madinah, tutup masjid bagi memastikan kelangsungan virus ini tidak berterusan. Ya. Jadi oleh sebab itu kita kena menghargai dengan wujudnya masjid dan surau yang ada di keliling kita ini. Tolonglah selepas habis saja tempoh berkurung ini, marilah kita sama-sama menghidupkan rumah-rumah Allah yang ada. Kita patutnya sedih dengan apa yang berlaku. Disebabkan tidak dapat pergi masjid inilah kita jadi gundah gulana dan sebagainya. Jadi kita kena ambil perhatian dekat situ. Yang ketiga, kita mengambillah langkah-langkah positif. Sepanjang kita berada dalam tempoh berkurung ini, rapatkan hubungan silaturahmi antara keluarga, banyakkan kita gunakan masa yang ada untuk siapkan kerja-kerja yang patutnya boleh disiapkan di pejabat, tapi kita siapkan di rumah, kerana hari ini kita boleh bekerja di mana saja, kerana dalam orang kata apa, dunia tanpa sempadan ini kita tidak ada masalah untuk menyelesaikan kerja-kerja dan tugasan yang telah diberikan. Jadi jangan jadikan waktu ini sebagai waktu untuk kita bermalas-malasan, untuk kita tidur banyak dan sebagainya. Mungkin akhir kata antara aktiviti yang boleh Datuk sarankan kepada semua yang boleh dilakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan semasa duduk di rumah. Okey, antara perkara yang baik kita lakukan, banyakkan membaca. Banyakkan membaca kerana membaca membuka minda kita. Yang kedua, kurangkan kita menyebarkan fakta-fakta yang tidak betul ataupun perkara-perkara yang tidak betul, khabar-khabar yang tidak betul. Pastikan yang ketiga, kita sentiasa bermuhasabah sepanjang kita berada di rumah ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang agar ia dapat membantu seisi keluarga meneruskan kehidupan yang sebaik-baik mungkin. Dan saya ingatkan juga kepada semua yang telah diberikan kelonggaran untuk mengeluarkan duit PSP dan sebagainya oleh kerajaan. Jadi gunakanlah duit itu sebaik-baik mungkin. Jangan digunakan pada tempat yang salah. Jangan dibeli rokoknya pula. Itu semua tu benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Kita keluarkan duit simpanan hanya semata-mata untuk buat benda-benda yang dilarang oleh Islam. Wallahualam. Ya, dan ikuran pada COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Seperti kata pujangga sebelum ini juga lah, Datuk, setiap bencana yang berlaku ada pengajaran yang cuba diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia pastinya. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia, kita baru saja bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Kita bercakap mengenai pengajaran COVID-19 untuk Temu Bual bernama Radio. Terus saja setia bersama-sama kami untuk lebih lagi informasi bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Perintah Kawalan